Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan kedua kursus Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan ingin membentangkan projek Islam yang telah kami jalankan yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan tahap penghayatan rukun negara dalam kalangan pelajar UNISA. Sepanjang menjalankan tugasan ini, kami telah melalui 5 fasa tugasan, iaitu fasa pertama, pembinaan Google Site. Kami telah mewujudkan blog menggunakan platform Google Site yang bertajuk penghayatan rukun negara. Seterusnya, fasa kedua, kami telah merancang tugasan. Kami telah melantik ketua kumpulan dan memilih komuniti dalam kalangan pelajar UNISA. Kami telah menggunakan platform Google Meet untuk merancang tugasan tersebut. Kami juga membahagikan tugasan kepada 3 bahagian, iaitu penyediaan dan pengemaskinian blog, mengendalikan hal berkaitan servis serta menguruskan hal berkaitan video. Seterusnya, fasa ketiga, pelaksanaan kerja lapangan. Kami telah menghasilkan soalan servis serta menjalankan survey tersebut dengan menyebarkan Google Form yang telah kami hasilkan kepada komuniti yang dipilih. Seterusnya, fasa keempat, refleksi. Kami telah menganalisis survey yang dilakukan serta menyusun berdasarkan tema serta mengenal pasti keperluan komuniti dan merangka refleksi berdasarkan analisis daripada survey tersebut. Akhir sekali, fasa kelima iaitu simulasi video. Kami telah menghasilkan video bagi membincangkan keseluruhan gerak kerja yang telah kami lakukan. Kami telah memilih gerak kerja kedua, iaitu di mana sebahagian ahli terlibat sebagai jurucakap sementara sebahagian lain sebagai ahli belakang tabir. Tema yang pertama adalah berkaitan pengetahuan rukun negara. Majoriti responden yang merupakan belia daripada kalangan pelajar UNISA yang ditemui menunjukkan pengetahuan yang tinggi terhadap rukun negara Malaysia kerana mereka dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat berkenaan bilangan rukun negara, peristiwa yang membawa kepada pengisytiharan rukun negara, tarikh prinsip rukun negara diisytiharkan, objektif pembentukan rukun negara, pemimpin yang bertanggungjawab mengisytiharkan rukun negara dan juga mengetahui kelima-lima prinsip rukun negara. Majoriti responden memberikan jawapan yang tepat kerana mereka bukan sahaja mengetahui rukun negara, malah menghayatinya. Manakala, minoriti daripada responden memberikan jawapan yang kurang tepat yang mungkin berpunca daripada kekurangan pengetahuan tentang rukun negara, bukannya mereka tidak menghayatinya. Ini kerana rukun negara telah diterapkan dalam diri rakyat Malaysia sejak kecil lagi dengan pendedahan sama ada daripada ibu bapa ataupun guru-guru. Tema kedua ialah rukun negara membawa kepada keharmonian negara. Majoriti responden menyatakan bahawa keharmonian negara dapat dicapai dengan adanya rukun negara kerana mereka berpendirian bahawa rukun negara dapat membentuk masyarakat majmuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, untuk melahirkan rakyat Malaysia yang bertingkah, 27 responden sangat bersetuju bahawa nilai kesopanan dan kesusilaan hendaklah dipupuk sejak kecil. Ibu bapa memainkan peranan dalam memberi pendedahan awal terhadap rukun negara di rumah. Ibu bapa hendaklah menunjukkan contoh yang terbaik terhadap anak mereka kerana setiap anak akan memerhatikan segala tingkah laku dan akan sedikit sebanyak mengikuti perbuatan ibu bapa mereka. Menurut Amy dalam artikel Role Model the Behavior You Want to See from Your Child menyatakan di dalam eksperimen bobodo yang dijalankan terhadap kanak-kanak, majoriti kanak-kanak bermain anak patung sebagaimana ibu bapa mereka bermain anak patung di hadapan mereka. Tema 3. Rukun negara membentuk masyarakat bersatu padu. Majoriti responden bersetuju bahawa rukun negara memainkan peranan penting dalam membentuk rakyat yang bersatu padu kerana pembentukan negara akan tergugat jika prinsip kesopanan dan kesusilaan tidak diamalkan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia ditunjukkan dengan 24 responden yang memberikan pendapat ini. Seramai 18 responden berpendapat bahawa peristiwa 13 Mei akan berulang jika salah satu prinsip rukun negara tidak dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Hal ini selari dengan pembentukan rukun negara yang berhasrat ingin membentuk dan merapatkan jurang sosial rakyat Malaysia yang terdiri berbilang kaum. Nazri 2021. Tema yang keempat ialah pengamalan prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka mengamalkan kelima-lima prinsip rukun negara dalam kehidupan seharian. Dengan mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian mereka juga dapat memberi kesan positif terhadap orang sekeliling untuk turut sama mengamalkan prinsip rukun negara. Hal ini dapat ditunjukkan 11 responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa mereka dapat membantu ahli keluarga dan kenalan mereka untuk mengamalkan prinsip rukun negara. Tema 5 ialah faktor mendorong tidak mengamalkan rukun negara.
Majoriti responden berpendapat bahawa kurangnya pendedahan mengenai rukun negara menyebabkan semakin ramai rakyat Malaysia tidak mengamalkan rukun negara dalam kehidupan seharian. Disebabkan itu, orang ramai tidak dapat menghayati dan mempraktikkan rukun negara, seterusnya melunturkan semangat patriotisme Malaysia generasi kini. Fellow Utama Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong berkata, rukun negara hanya yang merupakan ideologi kebangsaan bagi memupuk perpaduan sesama kaum, hanya sekadar diingati dan dihafal oleh rakyat Malaysia tanpa penghayatan yang sebenar. Rukun negara hendaklah dijadikan panduan sebagai alat perpaduan kaum. Rakyat jangan hanya tahu melafaz, sebaliknya perlu menghayati dan mempraktikkan. Justifikasinya, banyak yang kami telah pelajari dalam menyiapkan tugasan Isulam yang berkaitan dengan penghayatan rukun negara ini. Antaranya adalah sikap bekerjasama dalam menjalankan tugas yang telah dibahagikan. Seterusnya, kami juga dapat pelajari bahawa perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar atau dalam negara itu sendiri. Rukun negara diwujudkan ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi ini telah membuka mata dan menyedarkan kita semua bahawa betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman dan damai serta menghindari sifat mencurigai antara satu sama lain. Daripada dapatan data kajian yang dijalankan, kami mendapati bahawa sebahagian besar para pelajar menghayati nilai kesabaran, kejujuran dan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar UNIZA. Tuntasnya, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain.